العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه ونصاره وولاه وبعد. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Muslimin muslimat sekalian, seperti biasa kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyaknya. Kerana masih lagi memberi segala-galanya kepada kita. Diberi kepada kita iman, diberi kepada kita Islam, diberi kepada kita kehidupan lagi pada hari ini. Kita boleh hidup, kita boleh bernafas, boleh makan, boleh minum dan boleh menghadirkan diri dalam kuliah kita pada kali ini. Sidang penonton sekalian, pada kali ini kita akan sentuh berkenaan dengan sabar dan berlindung daripada syaitan. Itu pada muka surat 155 bagi siapa yang ada buku. Baik. Sebagaimana biasa, kita memulakan dulu dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Wa an Sulaiman bin Surah radhiyallahu anhu qala Kuntu jalisan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa haduhuma qad mahra wajhuhu wa intafaqat awdajuhu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Daripada Sulaiman bin Surad radhiyallahu taala anhu katanya, aku pernah duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada dua orang yang berkelahi memaki hamun. Salah seorang daripadanya telah merah mukanya dan nampak timbul urat lehernya kerana marah. Lalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tahu satu kalimat. Kalau dia mengucapkan kalimat itu, hilanglah apa yang ada pada dirinya. Itu kalau dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Maka hilang apa yang ada pada dirinya. Lalu mereka berkata kepada orang timbul urat lehernya tadi. Rasulullah SAW menyuruh dia beristi'azah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sidang penonton sekalian, hadis ini menunjukkan bahawa marah adalah daripada syaitan. Jika mahu menghilangkan marah, perlulah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yakni mohon perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Itu cara orang Islam hendak menjauhkan diri daripada godaan syaitan, iaitu dengan beristi'azah bagi meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sidang penonton sekalian, kita sentuh hari ini berkenaan dengan sabar dan berlindung daripada syaitan. Syaitan ni antara musuh-musuh kita. Kita ada berapa musuh? Sidang penonton sekalian, kita ada berapa jenis musuh kita? Kita ada 3 jenis musuh. Satu, nama dia syaitan. Yang kedua, namanya nafsu. Nafsu kita. Yang ketiga, dia manusia yang berperangan syaitan. Musuh kita juga. Jadi, antara yang kita tak nampak ni, syaitan tak nampak. Nafsu kita tak nampak juga, tapi dari dalam diri kita. Manusia kita nampak lah. Jadi kita sebagai orang Islam dan ingin selamat dunia dan akhirat, kita mesti tahu cara-cara nak melindungi diri kita daripada ketiga-tiga musuh kita ini. Sekarang kita sentuh pasal syaitan lah.
Macam mana kita nak berlindung diri kita daripada dua musuh kita dah lagi, iaitu hawa nafsu kita. Yang ketiga tadi ialah manusia. Hawa nafsu ni baik ataupun jahat. Nafsu yang dalam diri kita ni, sudah pernah tuliskan, nafsu ni satu nikmat Allah. Allah beri kepada kita manusia, ada nafsu. Nikmat besar yang Allah beri kepada kita manusia ni, yang Allah tak beri pada apa? Pada makhluk, setengah-setengah makhluk lain tak ada nafsu. Binatang ada nafsu lah binatangnya. Macam tumbuh-tumbuhan, macam pokok, macam plastik, mereka semua tak ada nafsu. Jadi baguslah nafsu kita yang ada tu. Cuma kita ni kena kendalikan nafsu itu, ikut kehendak Allah dan Rasulnya. Itu tugas kita ni. Jadi banyak cara lah. Antaranya kita boleh ikut nafsu juga, tapi dengan cara yang kita kawal dia. Dia nak apa? Dia nak makan, kita beli. Dia nak perempuan, kita kahwin. Nak berhibur, kita berhibur dengan hiburan yang dibenarkan. Jadi kita ikut nafsu, ikut apa yang dibenarkan oleh syarak. Nafsu akan puas juga. Nafsu dia tak kira dapat cara yang haram ke, dapat cara yang halal ke, yang penting dia nak dapat dia. Jadi kita mesti manukan nafsu itu supaya dapat dengan cara yang halal, yang tidak salah dengan syarak. Contohnya, orang tu dia nak makan KFC. Nafsu dia nak suruh KFC, nak makan KFC juga. Sama ada curi ke beli ke, tak kisahlah nafsu ni. Jadi bila kita makan, kita beli, tak puas kita beli. Kan puas juga kita beli kan. Seronok juga kita makan dengan cara beli. Bukannya tak semestinya curi baru puas hati. Jadi kita kawal nafsu kita supaya buat dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Jadi kalau tak mampu, kita guna antara cara lain, cara kita berpuasa. Itu kawal nafsu juga dengan cara berpuasa. Boleh juga. Siapa tak mampu buat apa dah, dengan cara berpuasa. Sebab tu Nabi suruh, siapa yang layak kahwin lah. Tapi kalau tak mampu berpuasa, mana ikut nafsu dulu. Tapi cara yang dibenarkan oleh syarak, kalau tidak, boleh kita lawan dia. Boleh kita halang dia. Baik. Manusia, musuh kita yang ketiga manusia. Sebelum kita masuk apa yang kita bincang pada pagi ini. Musuh manusia sama dengan kita, tapi kita tak kenal dia sama dia musuh ataupun tidak. Nak tahunya ialah dengan ilmu. Kalau kita ada ilmu, kita tahu ni musuh kita, ni kawan kita. Ni yang akan menyesatkan kita. Dia akan memberi petunjuk kepada kita. Dia akan memandu kita ke jalan yang benar kan. Jadi kawan sama ada dua. Sama ada dia boleh bantu kita ataupun kita boleh bantu dia. Itu jenis kawan. Orang yang kita kata dia ni musuh kita ataupun tidak. Nak suruh dia jadi kawan kita, sama ada dua. Sama ada dia boleh membantu kita ataupun kita boleh bantu dia. Maksudnya dia boleh beri manfaat kepada kita. Dari segi agama ni, kita boleh berubah, dia boleh nasihatkan kita, ataupun kita nasihatkan dia dengar. Kita boleh ajar dia dengar. Tu kawan kita. Adapun jenis yang ketiga, kita ajar dia tak nak dengar, dia pun tak pernah beri panduan kepada kita. Ni bukan kawan, ni musuh ni. Boleh menyesatkan kita ni. Jadi itulah dia, musuh kita yang kedua dan yang ketiga, kita tahu cara dia. Sekarang ni musuh kita yang pertama, syaitan. Ni kita tak nak buat apa. Sebab kita tak nampak dia. Apa dia senjata, bagaimana perancangan dia, kita tidak tahu. Dia raib. Jadi tak ada cara lain melainkan dengan cara kita minta bantuan daripada yang buat dia. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita belajar pagi ni. Oleh kerana dia ni raib dan cara yang terlalu banyak, terlalu licik syaitan, dan terlalu dia bersabar sangat-sangat untuk menyesatkan kita semua ni, maka kita minta bantuan Tuhan yang buat itu, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dengan cara kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah dia. Ada saja gangguan, ada saja rasa-rasa serabut ke, rasa apa, rasa tak tenteram jiwa, macam-macam lah cara apa yang diganggu itu, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan termasuk juga untuk kita ni bersabar. Kalau kita ni rasa macam nak marah, tak tahan dah marah ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan setakat kita sahaja. Kita kalau kita bertemu dengan orang yang nak marah, supaya dia kurang marah, suruh dia isti'azah. Bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita suruh dia sendiri baca. Tengok dia tak tahan, dia nak marah tu. Tengok isteri nak marah ke, tengok suami nak marah, tengok anak nak marah ke, kita suruh dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Nabi suruh baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan pula kita sini sombong. Orang suruh baca, kita baca lah, apa salahnya, dapat pahala. Baca doa. Anda kata dia tak nak baca atau dalam situasi yang dia tidur ke atau dalam keadaan jauh ke, kita boleh baca untuk dia pula. Kita baca untuk dia. Jadi a'udzu tu kita ubah kepada u'izuhu, u'izuka, u'izuki. Ni mudahnya, sikit je. A'udzu tu saya berlindung, aku berlindung. Jadi kita ubah sikit, u'izu. Aku mohon perlindungan bagi pihak siapa? U'izuhu, dia. U'izukum, kamu semua. Kum tu kamu, hu tu dia. Jadi kalau kita payah pakai kum dengan hum, u'izuhum, kalau ramai sangat u'izuhum mereka, u'izukum maka kamu semualah. Kalau payah sangat, tapi orang pandai bahasa Arab dia boleh main lah. Untuk dia dua orang, untuk apa? Untuk seorang ni, untuk kamu. Bagi kita ni pakai kum dengan hum jelah. Macam assalamualaikum kan. Seorang pun assalamualaikum, ramai pun assalamualaikum. Dia sudah taglib dah tu. Jadi sini kalau kita payah sangat pakai u'izukum atau u'izuhum, tak apalah, seorang Tuhan tahu. Jadi kita minta bagi pihak orang lain, sekiranya dia tak boleh baca, tak nak baca, kita akan baca u'izukum billahi minasyaitanir rajim. U'izukum billahi minasyaitanir rajim. U'izuhum billahi minasyaitanir rajim. Kalau kita tak ada depan kita lah, kalau mereka semua. Kita baca untuk bagi pihak mereka tu. Ya Allah, aku mohon perlindungan bagi pihak dia dengan kau daripada syaitan yang diraja. Mudah-mudahan dengan cara itu dia reda. Kalau boleh baca sedikit lebih baik. Dan dia tak nak baca. Jadi kita baca bagi pihak dia. Mudah-mudahan Allah redakan kemarahan dia itu. Dia akan jadi orang yang bersabar. Baik. Hal sini juga menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati ahsan. Fa idza allazi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin 'azim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah. Innahu was-sami'ul 'alim." Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Dan jika syaitan mengganggumu dengan satu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah sendiri pun sungguh juga. Jadi sama-sama. Dalam Quran pun adalah, hadis Nabi pun ada. Bila ada gangguan syaitan, maka fasta'iz billah. Maka mohonlah perlindungan dengan Allah daripada gangguan syaitan itu. Itu dengan cara kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Biasakanlah baca u'izukum billahi minasyaitonir rajim. Dan juga doa-doa pinasyaitan yang lain. Ini yang basic. Ini yang paling mudah lah, yang paling ringkas lah. Ya, ada banyak lagi sebenarnya doa apa hinda syaitan. Ini boleh rojok, boleh tanya ustaz-ustaz kita. Ataupun cari dalam internet, cari dalam buku-buku. Ada doa yang lebih panjang sikit, lebih sempurna lagi lah. Ini paling ringkas, ini paling basic. Mana setiap orang biasanya mengerti lah baca a'udzubillah ni. Tak ada yang tak erti lah. Cuma nak ubah kat depan yang kita sebut tadi, itu yang mungkin mencabar sikit sahaja. Mudah-mudahan kita boleh belajar yang lebih baik atau lebih baik daripada dulu. Baik. Ganjaran hadis ini. Apabila sedang dilanda kemarahan, maka ucapkanlah kalimah isti'azah. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan meredakan hati yang membara. Jadi apabila kita ni nak marah, maka ucaplah isti'azah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. InsyaAllah akan reda. Kenapa kita kena ucap isti'azah? Kenapa kita kena redakan kemarahan itu? Sebab marah-marah ni dia punca maksiat. Dia boleh datang maksiat yang lebih berat daripada itu. Mula-mula marah, daripada marah jadi apa? Kan banyak berlaku pembunuhan. Asalnya marah. Berlaku perceraian daripada marah. Berlaku pergaduhan daripada marah.
Semua punca daripada. Kalau tak marah, dia tak berlaku itu semua. Sebab tu kita kena hindari diri kita daripada sifat marah itu. Marah boleh, nanti kita akan sebutlah. Ada marah yang tercela, ada marah yang tidak tercela. Baik. Syaitan sengaja membangkitkan kemarahan dalam hati manusia yang mengandungi bahaya agama dan dunia. Oleh itu Rasulullah SAW memerintahkan umatnya agar memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada godaan syaitan terkutuk. Jadi antara jalan yang digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan, untuk menjatuhkan manusia ke lembah kehinaan ini dengan cara sifat marah. Itu senjata yang syaitan duk guna. Sebab tu kita kena potong terus, kita kena buang. Kena belok tu sifat marah supaya syaitan tak boleh tak ada jalan syaitan nak ganggu kita. Dan marah tak ada. Mana satu jalan tak ada dah. Jadi gunalah jalan lain pulaknya. Tapi tak apalah, paling kurang satu jalan syaitan tak nak lalu dah, tak nak pergi. Sebab kita dah tutup dah. Kita tak marah. Besok kita marah sebab dengan marah tu kita boleh jadi jadi bengih, menjadi akan bergaduh, jadi akan bermusuh, jadi pembunuhan, jadi perceraian, penggaduhan dan macam-macam lagi. Jadi jalan tu tak ada, tak boleh digunakan oleh syaitan. Sebab tu Allah perintahkan kita supaya isti'azah. Nabi pun sama juga. Kita selamat daripada satu sudut kemarahan tadi. Umat Islam disunatkan menyampaikan nasihat sekalipun tidak diminta melakukan yang demikian. Okey, ini bab nasihat. Hadis ini mengajar kepada kita juga agar kita ni beri nasihat walaupun tidak diminta. Walaupun tidak diminta. Kalau orang tanya, kenapa nasihatkan aku? Aku tak minta pun. Bagi nasihat ni, dia bukan boleh gaji. Jadi dia boleh pahala. Jadi orang tak minta pun kita boleh nasihat. Nabi sama, Nabi buat ni. Orang tak minta apa pun Nabi nasihat. Nabi bagi nasihat. Jadi kita boleh aja bagi nasihat walaupun dia tidak meminta. Jangan dia kata pula, jangan jaga tepi kain aku. Mati nanti kubur lain-lain. Macam nak jawab? Macam nak jawab tu? Apa sibuk-sibuk? Setengah orang ni yang jenis tak tahulah jenis penyakit apa, jenis angkuh, jenis bongkak ke. Nasihat apa yang aku ni, ikut akulah. Kau jangan jaga tepi kain aku. Mati nanti kan kubur lain-lain. Jangan masuk campur urusan dia. Ni satu soalan hari ni. Siapa boleh jawab dapat hadiah juga. Mati nanti kubur lain-lain. Jadi jangan masuk campur urusan aku, urusan keluarga aku. Kau jangan masuk campur. Mati pun kubur lain-lain apa peduli. Jadi ingat baik-baik, ni soalan mantik lah, bentuk mantik pada pagi ni. Esok kita bagi tahu siapa pemenangnya dan jawapannya. Mudah-mudahan ada yang boleh jawab macam biasa, ada hadiahnya. Baik. Yang pentingnya kita disunatkan menyampaikan nasihat sekalipun tidak diminta melakukan yang demikian. Itu bagi orang awam lah. Kadang-kadang dia hukum ni akan berubah, dia akan jadi fardu ain, jadi fardu kifayah. Maka secara umumnya sunatlah kita menyampaikan nasihat kita. Tapi dalam kes tertentu dia boleh jadi fardu ain. Bagaimana? Bila kita saja yang tahu perkara ini dan tak ada orang lain yang boleh mengubah maksiat yang dilakukan seseorang itu, kita saja yang tahu, maka jadi fardu ain kepada kita untuk menegur dia. Atau dalam keadaan biasa menjadi fardu kifayah. Kalau dah ada orang tegur, mana kita tak payah. Macam tu ke? Mana kita tak berdosa lagi sebab dah ada orang tegur. Itu fardu kifayah. Baik. Hikmah Rasulullah SAW dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan memberi nasihat kepada kaum muslimin melalui orang yang mendengarnya, bukan menyampaikan secara langsung kepada orang yang sedang marah itu. Antara cara Nabi berdakwah, tak semestinya direct kepada orang yang sepatutnya menerima dakwah itu. Dia boleh sampaikan kepada orang lain dan orang lain itu sampaikan kepada orang sepatutnya yang mendengar, sepatutnya yang dapat nasihat itu. Jadi ada tiga pihak lah di sini. Yang pertama orang bercakap, yang kedua yang menyampaikan, yang ketiga sasarannya. Dia tak semestinya satu terus kepada yang ketiga.
Tengok keadaan, tengok situasi. Boleh juga satu tu bagi yang kedua sampaikan kepada yang ketiga. Dua tiga itu berfaedah. Jadi kalau perkara ni tidak berlaku, nasihat ni tidak berlaku, jadi rugilah tiga-tiga pihak rugi. Tak ada siapa yang bercakap dengan kebenaran, tak ada siapa yang membawa kebenaran itu, tak ada siapa yang mendengar, tak ada siapa yang ambil manfaat. Itu faedahnya bila kita ingat mengerti antara satu sama lain. Baik, sidang penonton sekalian, kita pergi lagi pengajaran hadis ini. Nabi dalam hadis ini, Nabi telah memberi peringatan, memberi ingat agar kita waspada dengan sifat marah. Kerana dia boleh menyebabkan kita terlibat dengan perkara kejahatan dan perkara yang lebih berat lagi. Dan Nabi sendiri ni dia tidak marah. Malaikat perkara yang haram, perkara yang menyebabkan berlaku sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syarak. Maka di situ Nabi boleh marah. Ini dipanggil al-ghadab al-mahmud. Mana marah yang terpuji. Ini sidang penonton sekalian, muslimin muslimat. Marah ni ada yang mahmud, ada yang mazmum. Yang kita sentuh di sini pada pagi ini marah yang mazmum, marah yang tercela. Di sana ada marah yang mahmud, marah yang terpuji. Jadi bagus marah itu. Macam mana bagusnya marah itu? Itu kita marah bagi orang-orang yang melanggar syariat. Bagi orang yang tidak buat perkara yang baik. Orang yang melakukan perkara yang jahat. Jadi kita kena marah lah. Mana boleh tak marah? Dalam bab-bab yang melanggar syariat. Langgar syariat ni boleh jadi dua. Sedang penonton sekalian, satu dia tak buat apa yang Tuhan suruh. Yang kedua dia buat apa yang Tuhan larang. Jadi kita kena marah lah. Takkan tak marah pula. Macam pernah berlaku. Saya pernah ceritakan boleh jadi. Saya marah pelajar saya pakai baju kasbek. Dia pakai baju tulis kasbek dekat dada dia. Baju warna merah begitulah. Dia saya marah lah. Dia kata, Ustaz kenapa marah saya? Saya baik Ustaz. Saya baik. Kenapa Ustaz marah saya? Yelah kau baik tapi pakai baju kau tak baik. Sebab kau pakai baju arak. Pakai baju kasbek ni tolong kempen. Saya pakai je Ustaz. Saya tak minum. Saya pakai je. Dia kata saya pakai je. Dia kata pakai pun tak boleh sebab ni kasbek. Jadi dia tak puas je kita marah dia tu. Kan dia pakai pakaian yang haram itu. Itu tolong kempen. Dosa besar tolong kempen arak ni bukan main-main. Tu marah yang betul di situ. Kita bukan marah dia pakai baju. Marah dia pakai baju yang tulis arak. Bukan kita dia tak minum pun. Kita tahu dia tak minum. Dia tak pertikaikan. Saya tak minum Ustaz. Saya pakai. Tu di sini dia panggil marah yang terpuji. Marah yang mahmud. Apa yang kita bincang tadi itu, yang kita kena isti'azah itu marah yang tercela. Tak tentu pasal duk bergaduh ke. Itu dipanggil marah yang tercela. Baik. Jadi hadis ini mengajar kepada kita mana panduan daripada Nabi. Satu cara untuk kita menenangkan diri kita ketika marah. Itu dengan cara kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi baca, gunakanlah. Saya rasa tuan-tuan puan-puan sekalian jangan guna ataupun memang tak pernah guna ataupun tak pernah tahu. Jadi hari ini tahulah dan gunakanlah. Ada tempat-tempat kita boleh marah, anak kita boleh marah ke, yang tak tentu pasal ke. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengok apa yang berlaku itu bersalah dengan syarak ke bukan bersalah dengan syarak. Setakat macam kesalahan itu bukan jenis dosa. Jadi janganlah kita marah dengan berat sangat. Kita ada kaitan macam ada baik dengan tak baik je. Anak kita tersalah beli contohnya. Itu bukan berdosa salah beli. Kita suruh dia beli nasi dagang, dia beli nasi kerabu. Marah kita, marah isteri, marah suami. Itu bukan tempat marah, dia tak kena. Itu yang kita kena isti'azah. Melagah dia tidak semahyang, dia melengahkan semahyang, kena marahlah. Tapi satu benda yang tidak ada kaitan dengan dosa, ataupun bab dunia je pun. Bab dunia, marah bolehlah kita marah nak suruh yang lebih baik, tapi janganlah sampai berat sangat. Ketika itu kita isti'azah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca. Baik. Kita pergi lagi. Di dalam hadis tadi, kita lihat yang diceritakan oleh sahabat Nabi ni. Bila Nabi lihat dua orang tu duduk bertengkar, duduk bergaduh tu.
duduk caci mencaci antara satu sama lain. Sampai merah mukanya, marah sangat, sampai nampak orang dia panggil orang darah ni. Yang kita ada manusia kita ni ada dua orang darah, kiri dan kanan ni. Oh, sampai nampak tu, kerana sangat marah tu. Maka Nabi pun sebut, sehingga aku tahu satu kalimah dah. Kalau kita kata, kalau kita baca kalimah tadi, maka hilanglah. Itu auzubillah minasyaitanir rajim. Jadi kerana marah-marah ini datang daripada syaitan. Jadi bila kita baca doa ini, maka tertutuplah pintu syaitan itu, maka syaitan tak nak ganggu kita lagi. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang mendengar Nabi kata itu, mereka pun pergi tahulah dua pemuda yang bergaduh itu. Yang pergi ni ialah Muaz bin Jabal. Yang pergi bagi tahu. Nabi kata, suruh baca ni bila kamu marah. Cuma dia ni pemuda yang ditegur itu, dia kata, wahal bi junun, aku ni gila ke? Dia tidak faham, dia tidak mengerti. Ni tambahan ilmu untuk kita semua ni. Aku ni gila ke kena baca isti'azah itu? Jadi pemuda ini dia tidak faqih, dia tidak faham. Dia tak ada ilmu yang lebih tinggi lagi ketika itu. Jadi dia persoalkan, kenapa aku kena baca? Aku ni gila ke? Dia ingat gila sahaja kena baca isti'azah daripada syaitan, sedangkan marah tu pun salah satu daripada gangguan syaitan yang kita kena baca isti'azah. Ni bagi kita yang dah faqih ni ataupun yang faham lambat ni dah, lambat ni kita kena belajar lagi supaya kita lebih mengerti mana orang yang ada gangguan sahaja, sama ada tahap serabut ke, sampai tahap tak tenang jiwa ke, sampai tahap nak marah ke, apa jua lah, kan syaitan dia boleh masuk dalam segenap perkara. Dia masuk, dia ganggu kita, bukan ke arah nak jemunuh diri sahaja. Dan betul lah, tu yang paling berat. Sampai tahap bunuh diri, macam mana syaitan boleh ganggu, syaitan boleh belit manusia ini sehingga tahap ke bunuh diri. Itu dah yang paling maksimal lah, berat sangat lah. Yang paling kurang sikitnya gila, sampai tahap boleh jadi gila. Yang lebih baik lagi ataupun lebih selamat lagi sampai jadi dia tak tenteram jiwanya, jadi tension. Tapi semua ke arah itu. Jadi itu semua gangguan-gangguan syaitan yang kita kena isti'azah. Jadi bukan itu sahaja, marah pun kena isti'azah juga, tak tenang jiwa pun kena isti'azah juga, tension pun kena isti'azah juga. Dan apa jua bentuk gangguan lain yang berbentuk syaitan boleh masuk, boleh belit kita tu, kita kena isti'azah. Yang takut-takut lepas tu akan berlaku ketidakseimbangan pemikiran kita, tak tenteram jiwa kita, yang menyebabkan boleh berlaku benda-benda yang lebih berat, lebih dahsyat daripada itu. Lepas tu syaitan dia melepaskan diri dia dah. Dia rasuk je supaya orang tu bunuh diri, lepas tu dia barik, dia melepas diri dah. Habis dah kau duduk bersama dengan aku dalam neraka. Dia tipu manusia sekejap tu, dia tipu, dah berjaya, habis dah dia lari. Baik. Di dalam hadis tadi juga, sesungguhnya dipanggil alat pemulih, ubat, antara ubat yang kuat untuk kita pulih ketenangan jiwa kita daripada sifat marah ini dan menghilangkannya ialah isti'azah. Mana satu senjata, satu ubat yang mujarab, yang disebut oleh Allah sendiri, oleh Nabi sendiri. Jadi rugilah kita tak guna. Jadi senjata ni telah Allah beri dah kepada kita, Nabi dah beri dah, ajar dah kepada kita senjata ini, senjata yang terkuat untuk kita gunakan untuk selamat kita daripada gangguan syaitan dalam bab marah. Jadi bacalah kita sentiasa doa ini. Jadi hadis ini juga mengajar kepada kita bahawa wujudnya syaitan dan dia boleh menguasai kita ini. Dia boleh kuasai kita, dengan dia boleh belit kita sehingga kita ini melakukan beberapa perkara yang di luar batasan syarak, di luar batasan kemanusiaan. Jadi wujudnya gangguan syaitan, kita kena tahu ilmu ini. Dan kita kena gunakan cara-cara untuk selamatkan diri kita daripada gangguan itu. Walaupun kita tak nampak dia, tapi Nabi bagi tahu, Allah bagi tahu kepada kita.
Jadi kita kena percaya dan kena perasan sangat-sangat dia sentiasa digunakan. Mana syaitan sentiasa guna peluang untuk membelit dan mengganggu kita. Jadi bacalah isti'azah ini. Jadi hadis ini juga mengajar kepada kita larangan agar kita ni jangan mengutuk, jangan mencaci, jangan menghina orang lain, kerana itu memberi malapetaka besar kepada kehidupan manusia. Jadi jangan duk suka mencaci, jangan suka menghina. Itu sudah menjadi trend hari ini. Semuanya bak hinaan, semuanya bak cacian. Itu semua menjadi huru-hara masyarakat kita dengan keadaan yang sedemikian rupa. Baik, kita sambung lagi hadis yang kedua hari ini. Sabar dan kelebihan menahan kemarahan. Wa an Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qadama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu Allah min huril ain ma yasha. Daripada Mu'az bin Anas radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sesiapa yang dapat menahan kemarahan dalam keadaan dia mempunyai kuasa untuk melampiaskannya, yakni dia sangat marah tetapi dia menyembunyikan marahnya walaupun dia berkuasa untuk bertindak kepada orang yang telah membuatnya marah, maka pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala memanggilnya di hadapan khalayak makhluk hingga diperintahkan untuk membuat pilihan mana-mana bidadari yang dia kehendaki. Ini berhubung dengan kelebihan menahan kemarahan, bersabar ketika marah. Baik. Berdasarkan hadis ini, menyembunyikan marah ini bukanlah satu perkara mudah. Sepatutnya umat Islam tidak boleh memandang mudah berkenaan perkara ini. Hal ini hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang mendalami dan beramal dengan agama sahaja. Sebab itu kelebihannya besar, anugerahnya besar bagi siapa yang mampu menahan marah, mengawal marahnya. Dalam keadaan dia berupaya untuk bertindak dengan kemarahannya itu, dengan sebab marah dia boleh bertindak, tapi dia bersabar, dia menenangkan dirinya, dia tidak bertindak, tidak melakukan apa yang sepatutnya dilakukan dengan sebab marah itu. Jadi biasanya apabila seorang telah marah, maka dia boleh melakukan perkara yang berada di luar kawalan. Namun begitu, sekiranya dia boleh menahan kemarahannya, maka dia akan mendapat fadilat pada hari kiamat nanti seperti yang disebutkan dalam hadis. Jadi biasanya kita ni bila dah marah kan, cuba tengok perhati, kita ni macam mana? Adakah kita mendapat berita gembira ini ataupun kita belum lagi memilikinya? Jadi penonton muslimin-muslimat sekalian, lihat diri masing-masing. Sejauh mana kita berada dalam hadis yang kita belajar ini. Hadis ini mengajar kepada kita siapa yang berjaya menahan kemarahannya, berjaya mengawal sifat marah dia, yang dia tidak bertindak sebagaimana yang sepatutnya dia bertindak, maka dia akan dapat anugerah. Mana Allah akan panggil dia di khalayak ramai itu, Allah panggil nama dia. Jadi glamour dia di hari akhirat nanti. Tengah-tengah orang ramai dia panggil dia. Maka orang ni hebat. Apa kehebatan dia? Tengok apa kehebatan dia. Apa sebab dia jadi glamour di hari akhirat nanti ni? Sebab dia boleh menahan kemarahan dia. Dia mampu untuk bertahan, dia mampu untuk bersabar. Walaupun sepatutnya ketika itu dia boleh buat apa sahaja. Dia boleh bertindak, dia boleh kutuk, dia boleh kata, dia boleh sepak, dia boleh terajang, dia boleh bunuh, dia boleh tumbuk. Tapi itu semua tidak dilakukannya. Yang dilakukan dia bertahan, dia bersabar. Dia memilih untuk bersabar. Jadi orang macam ni, Allah akan isytiharkan dia, glamourkan dia di hari akhirat nanti dan diberi anugerah. Apakah dia? Iaitu dia beri pilihan. Pilihlah bidadari mana yang dia mahu. Boleh pilih. Pilihlah yang mana dia naknya. Bidadari dia di syurga nanti. Mereka kedudukan tingginya, kedudukan orang yang bersifat dengan sifat menahan marah ini. Hanya orang yang menang berjihad melawan hawa nafsunya
Dengan sifat sabar akan mendapat kelebihan yang sangat besar, kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat nanti. Umat Islam digalakkan untuk menahan dan menguruskan kemarahan serta bersabar terhadapnya, kerana ia termasuk dalam kesempurnaan sifat orang yang beriman dan dikurniakan kelebihan pada hari akhirat nanti. Itu kita diminta untuk bersifat dengan sifat seumpama ini. Kita dalam usaha untuk melekatkan diri kita lagi, meningkatkan martabat kita lagi. Satu cara dengan cara kita bertahan daripada sifat marah. Kita bersabar dengan sabar yang cukup kuat. Itu tanda kesempurnaan iman kita. Tanda kelebihan kita pada hari akhirat nanti. Kita ada kelebihannya. Mana kita keluar daripada kepompong orang-orang kebanyakan. Macam mana sidang penonton sekalian? Adakah kita ni daripada orang yang ramai-ramai kebanyakan ataupun tidak? Jadi kita boleh lari daripada kepompong orang kebiasaan, orang kebanyakan, dengan cara kita memiliki, memenangi sifat ini. Jadi Allah sentiasa memilih di kalangan hamba-hamba ni siapa yang paling baik amalannya. Siapakah dia? Jadi biarlah kita. Dalam bab marah, kita termasuk. Dalam bab lain, kita jugalah dalam bab lain. Cuma kita bincang pagi ni dalam bab menahan kemarahan. Jadi Allah akan saring, Allah akan tapis di kalangan hamba-hambanya. Siapakah yang lulus dalam bab ini? Jadi biar kita termasuk. Jangan bab lain pun kita tak termasuk. Bab baca Quran pun kita tak termasuk. Bab zikir pun kita tak termasuk. Bila kita bincang bab menahan kemarahan pun tak termasuk. Habis kita masuk bab apa kita ya? Jadi antara caranya untuk kita menjadi orang yang terpilih ini, kita termasuk dengan orang-orang yang bersabar, orang yang menahan kemarahan. Jadi kita akan menjadi golongan yang terpilih. Akan glamour kita, tak apalah, kita tak glamour atas muka bumi, tak apalah. Orang nak glamour silakan dia glamour, kita simpan dulu nak glamour di hari akhirat nanti. Dengan caranya kita mampu menahan kemarahan kita akan glamour suatu hari nanti. Seorang mukmin diajar untuk memberikan kemaafan kepada orang lain walaupun dirinya mampu bertindak semula ke atas orang yang menjadi punca kemarahan itu. Baik, bagaimana kita nak bertindak ketika itu? Dan keadaan kita boleh marah tu, ialah kita tahu kita bersabar. Apa sepatut kita buat? Yang kita buat ialah kita maafkan dia, memberi kemaafan. Mampu kita. Sidang penonton, mampu kita maafkan orang. Di situ juga dia tak jadi dah maki, dah murka, dah marah dah. Tiba-tiba nasib baik aku bersabar. Tak jadi dah. Dia sebelum berlaku tu, sebelum kita marah tu, sebelum kita bertindak, sebelum kita bagi penampar tu, sebelum kita sepak tu, sebelum kita hina, sebelum kita maki tu, sebelum tu lah. Dah maki hama tu bukan marah dah tu. Itu dah memang confirm marah dah tu, sebelum tu. Jadi sebelum kita buat apa-apa tindakan itu, yang sepatut kita boleh buat, kita maafkanlah dia. Kita bersabar, kita bertahan, maka itulah dikatakan kita ni mampu bertindak. Mampu menahan diri kita daripada sifat marah. Jadi maafkanlah dia. Itu satu perkara yang besar, tak dimiliki oleh semua orang. Tak salah kita sifat bermaaf ni, tidak salah. Walaupun itu hak kita nak maaf ataupun tidak. Tapi baik kita, dapat pahala kita. Kita menahan kemarahan. Kita maafkan orang, dapat pahala besar kita ni. Jadi Allah memuji, sebab tu Allah memuji. Allah memuji sangat-sangat orang yang menahan kemarahannya dan memberi kemaafan kepada manusia. Dan Allah cintakan mereka dengan kebaikan mereka. Allah akan sayang mereka. Jadi takkan kita tak nak Allah sayangkan kita. Jadi kalau kita nak Allah sayangkan kita, maka kita buat baiklah kepada orang lain. Antara cara kita buat baik ialah kita maafkan mereka. Kita tidak marah kepada mereka. Dalam bab marah yang mazmum ni, bukan mahmud. Marah-marah yang dalam kehidupan kita ada kaitan dengan syariat lah. Kalau kita marah berdasarkan syariat, itu bagus. Itu yang terpuji. Itu memang kita kena buat. Ini kita bicara dalam kehidupan normal kita biasa, yang sifat marah tu biasa berlaku.
Jadi kita bertahan, kita maafkan, Allah akan cintakan kita, Allah puji kita. Berdasarkan hadis ini. Baik. Jadi seorang mukmin itu diajar untuk memberikan kemaafan kepada orang lain, walaupun dirinya mampu bertindak semula ke atas orang yang menjadi punca kemarahan itu. Itu yang kita kena bertahan bersabar tadi, agar kita tidak bertindak. Kadang-kadang kita ni mampu, maka kita akan dapat kelebihan ini. Jadi itulah para hadirin muslimin muslimat sekalian. Kita ada habis dua tajuk hari ini. Satu berkenaan dengan menahan kelebihan menahan kemarahan. Yang pertama tadi kita satu berkenaan dengan cara nak berlindung daripada syaitan. Jadi gunakanlah. Satu, kita isti'azah, baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca untuk diri kita baca juga untuk orang lain dengan kita ubah. Kat depan itu u'izukum, ingat balik. U'izukum billahi minasyaitonirrajim. U'izuhum billahi minasyaitonirrajim. Sama ada untuk anak kita, isteri kita, untuk orang lain ke, kita bacalah doa ini untuk mereka. Ataupun kita suruh dia baca sendiri. Bacalah isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu lebih baiklah kalau dia boleh baca sendiri. Kalau tak boleh, kita baca untuk mereka, bagi pihak mereka. Tajuk yang kedua tadi berkenaan dengan kelebihan menahan kemarahan, di mana kita akan jadi glamour di hari akhirat nanti. Kita akan diberi anugerah, iaitu boleh pilih mana-mana bidadari yang kita inginkan, maka kita boleh pilih dia. Janganlah marah pula. Mustakat dapat bidadari je kan dah ada isteri. Tak apa, di hari akhirat nanti tak ada dengki apa-apa. Itu kelebihan. Ada kelebihan lain lagi. Ini antara kelebihan yang Allah berikan kepada kita semua, anugerah di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang kita sentuh pada pagi ini dapat kita amalkannya, manfaatkan, dan kita boleh sikit sebanyak memberi tunjuk ajar kepada orang lain. Mudah-mudahan kita akan dapat pahala yang lebih. Selain kita mengamalkannya, orang lain juga boleh mengamalkannya. Jadi ingat balik apa yang kita sentuh hari ini, dan satu soalan tu mudah-mudahan ada yang dapat menjawabnya, dan kita akan isytiharkan lain kali pada kuliah kita akan datang, insya-Allah, berhubung dengan soalan teka-teki tadi, soalan mantik. Siapa boleh jawab akan dapat hadiah. Jadi itu sahaja muslim-muslimat sekalian buat kali ini. Mudah-mudahan Allah akan pilih kita menjadi orang yang lebih baik daripada semalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.